Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norni Haida Mutahfiahi Abdul Muzik dari Seksyen 6 KBJ 00810451. Hari ini saya akan membentangkan watak saya sebagai ular. Mari kita dengar kisah-kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isati Iliana binti Salim. ID saya KBJ 2008104446. Di dalam cerita ini, saya memegang watak sebagai tupai iaitu ketua kampung dan gajah seruan yang sangat penakut. Saya juga memegang watak sebagai panda iaitu ketua Raja Rimba terdahulu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Syamsuri dari Seksyen 6. Nombor ID saya KBJ 200810410439. Okey, hari ini saya nak membentangkan watak saya sebagai kucing dan monyet. Hai, nama saya Nur Najwa Akila binti Muhammad Zuri. Nombor KBJ 2008104454. Saya memegang watak sebagai sang singa dan sang harimau. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hanani binti Zulhanan. Nombor ID KBJ 20081043. Saya memegang watak sebagai si katak dan si lembu. Hari ini kami akan berceritakan sebuah kisah yang bertajuk Ular Ingin Menjadi Raja Rimba. Jom kita dengar sama-sama. Hari di dalam hutan terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Zin Zalabin. Kampung itu diduduki oleh penduduk-penduduk yang sangat ceria dan harmoni. Tiba-tiba, pada suatu hari, ada seekor harimau datang menyerang Kampung Zin Zalabin itu, menyebabkan penduduk di situ berada dalam ketakutan dan keresahan. Mana katak? Aku dah lama tunggu kau. Aku lapar. Mucukkan diri kau, katak. Katak! Harimau datang mencari katak. Semua penghuni lari dalam ketakutan. Monyet dan kucing yang merupakan sahabat baik katak pergi mencarinya untuk memberitahu bahawa sang harimau mencarinya. Kakak, kakak. Di mana kakak, wahai kakak? Ya. Kau dah kenapa ni? Kenapa muka kau dah monyet pucat je? Harimau kata, harimau, dicari kau lah. Katanya dia lapar. Weh, aku takutlah kakak. Dia lapar? Pergilah cari makanan sendiri. Apa dia ingat aku ni pembantu dia? Aku sibuk ni. Dah pergi. Jangan kacau aku. Kau lah yang dia cari tu kakak. Dia nak engkau. Nanti-nantilah aku cari dia. Cakap kat dia, aku sibuk ni. Kalau dia nak makan aku, buat temu janji dulu. Kau ni kata berani sungguh. Kalau akulah yang dicari sang harimau, aku rela mati daripada menjadi santapan dia. Kalau macam tu, tak apalah, kami pergi dulu. Kucing dan monyet berfikir bagaimana untuk menghalau harimau dari sini. Mereka mengambil keputusan untuk mencari si gajah. Sementara itu, si gajah sedang Gajah. Kau kena tolong kita orang juga ni. Tolong gajah. Apa yang korang merepek ni? Korang nak aku tolong apa korang? Engkau kena tolong kita orang halau harimau dari sini. Sekarang ni, dia tengah mencari kakak. Aku takut kalau dia tak dapat kakak, kita pula yang dicarinya. Oh, boleh je. Kejap. Apa? Halau harimau? Tak naklah aku. Kau kenalah berani sikit gajah. Aku kalau jadi kau, dah lama aku halau si harimau tua tu tau.
Nanti kalau dia tekam aku macam mana, ha? Taknya aku yang dimakannya dulu. Hei, tak nak. Gajah menghalau kucing dan monyet. Tiba-tiba, monyet mempunyai satu idea. Aku ada idea. Apa idea kau tu, monyet? Harimau masih mencari katak. Tiba-tiba, muncullah Tupai iaitu ketua kampung Zimzalabin untuk menghalau harimau. Apa hajat kau datang kemari, ha? Berhenti buat kekecohan di kampung aku. Lihatlah siapa yang ada di depan aku ni. Kalau aku tak dapat katak, Tupai pun jadilah. Jangan kau berani ganggu di si Tupai. Dia adalah ketua kampung di sini. Lebih baik kau pergi dari kampung ini. Kalau kau berani membuat kacau di kampung ini lagi, aku akan belik kau sampai mati. Kelihatan gajah sedang berlari mengejar kucing dan monyet dan menyebabkan gajah merempuh badan harimau tanpa sengaja. Harimau yang jatuh kesakitan terus bangun dan pergi dari kampung itu. Rupa-rupanya ini ialah idea kucing dan monyet untuk menghalau harimau dengan mengumpan gajah menggunakan tebu. Lalu, harimau pun pergi dari kampung ini. Tupai yang menyaksikan perkara itu berterima kasih kepada ular kerana telah mempertahankan kampung ini. Dan Tupai berkata, alangkah baiknya engkau menjadi raja rimba di hutan ini. Ular tersenyum mendengar bicara sang Tupai. Tupai menghebohkan perkara itu kepada semua haiwan yang berada di kampung Zimzalabin. Semua haiwan itu turut menyatakan bahawa lebih baik ular menjadi raja rimba. Mereka mengatakan ular adalah seekor haiwan yang berani, baik hati dan kuat menentang harimau. Aku sangatlah sakit hati. Akan kubalas apa yang mereka telah buat padaku. Alah, harimau, sabar je lah sikit lagi. Bila aku dah jadi raja rimba kat sini, kau makanlah semua penduduk kat sini. Aku tak kisah pun. Esok kau jangan lupa pergi serang kampung tu lagi. Aku mau tunjukkan kepada mereka siapa yang lebih kuat di kampung ini. Padan muka. Wahai sang ular yang bijaksana lagi menawan, berilah masa untuk badanku pulih dahulu sebelum menyerang. Ada ku kisah kepada kau. Kau kan harimau yang perkasa. Takkanlah kau rempuh dengan gajah tu dah kalah. Aku tak kira, so kau kena pergi juga kampung Zimzalabin tu. Dalam waktu yang sama di kampung Zimzalabin, monyet dan kucing menarik keriangan manakala si gajah yang sebentar tadi merempuh harimau menangis di tepi pokok kerana trauma akan perkara tersebut. Keseronokan mereka dilihat oleh sang lembu yang baru balik daripada menjual susu. Lembu bertanya kepada monyet dan kucing. Wah. Seronoknya aku lihat kamu berdua ni. Ada apa-apa ke? Kongsilah bersama aku. Rugi kau tidak menyaksikan aksi lucu sebentar tadi. Apa? Rugi. Apa yang lucunya? Tadi, sang harimau datang menyerang kampung kita. Gajah pula merempuh badannya sehingga jatuh. Korang ni jahat tak? Aku takut. Esokan harinya, seperti dirancang oleh ular dan harimau, harimau kembali untuk membuat kekecohan di kampung tersebut. Tapi, pada kali ini, ular tidak datang untuk menyelamatkan. Ini adalah taktik di mana ular ingin menunjukkan kepada penduduk kampung bahawa ular adalah haiwan yang sangat penting untuk kampung Zimzalabin. Setelah petang mengambil alih waktunya, lembu, monyet, gajah dan kucing pun berjalan bersama-sama ke rumah sang katak. Dalam perjalanan ke rumah katak, mereka terdengar satu suara. Wow, hebat sungguh lakonan kau ya harimau. Terbaik harimau. Aku dah tak larat lagi nak berlakon.
Aku ingin makan ke semua haiwan-haiwan itu juga. Aku tidak tahan lagi. Alah harimau, janganlah kau terburu-buru. Sikit je lagi rancangan kita akan berjaya. Lepas tu kau nak makan, kau makanlah. Sia-sia je tau kita bunuh panda si Raja Rimba tu. Kalau kau tidak sabar macam ni. Esok, kau datang lagi ke kampung itu dan membuat kacau seperti biasa. Nanti aku akan datang dan pura-pura menjadi penyelamat. Ketika itu, penduduk kampung akan melantik aku menjadi Raja Rimba di dalam hutan ini. Lembu, monyet, gajah dan kucing pun terperanjat mendengarkan apa yang dibicarakan oleh ular. Jadi, panda mati kerana dibunuh oleh mereka berdua. Kurang ajar harimau dan ular. Selama ni, dia berpura-pura di depan kita hanyalah untuk menjadi Raja Rimba di kampung kita. Apa kita nak buat sekarang ni? Aku takut lah. Aku takut. Kita kena berjumpa sang katak dengan segera. Apabila sampai sahaja di rumah katak, gajah terus menuju ke katak sehingga katak terkejut sambil melatah. Oh, Puteri Makku Lela. Ish, apa engkau ni gajah? Terkejut aku. Engkau ni gajah, bawa-bawalah bersabar sikit. Aku dah tak boleh bersabar dah. Aku takut. Kenapa ni? Begini ceritanya. Monyet pun mula bercerita tentang kejadian tadi kepada katak. Kalau begini, kita harus mencari akal supaya sang ular dan harimau tak mengganggu kampung kita lagi. Dan kita akan bongkarkan rahsia jahat sang ular kepada penduduk kampung. Keesokan hari telah pun tiba. Harimau dan ular telah bersiap sedia dengan lakonan mereka. Harimau mula menyerang kampung Zimzalabin. Tupai sebagai ketua kampung amat bimbang lalu memerintahkan agar semua penduduk kampung untuk berlari dan bersembunyi dengan segera. Di saat semua di dalam ketakutan, lembu pula banyak songeh dan tidak mahu melarikan diri. Kenapa kita kena lari pula? Ini kan kampung kita. Ish, lembu, engkau tak takut dengan ular dan harimau ke? Kau nak kena makan dengan mereka ke? Aku tak nak. Aku tak nak. Aku takut. Jomlah, marilah kita pergi sekarang. Lalu, kesemua penduduk lari dan sembunyikan diri. Manakala harimau menyerang kampung itu dan mencari mereka yang bersembunyi. Penduduk kampung, ke manakah kalian ingin pergi? Kalian ingat kalian boleh lari daripada aku? Harimau, berani kau datang ke kampung ini lagi? Apa engkau tidak takut dengan aku? Baik kau pergi sekarang sebelum aku... ekor aku sakit. Ish, siapa yang berani pijak ekor aku ni ha? Singa? Hai kamu berdua, apa yang kamu buat di kawasan aku ni ha? Berani sungguh kamu dua jejakkan kaki kamu yang busuk itu di tempat aku yang wangi ini? Tempat kau? Kampung ini kan dia ada... Jangan banyak cakap lagi. Kau tak tahukah bahawa aku adalah Raja Rimba di kampung ini? Berani sungguh kau serang kampung aku, ya? Tak. Jangan singa. Ini semua idea jahat sang ular. Bukan idea aku. Panda. Oh, Panda. Mana kau, wahai Panda? Ada apa engkau datang kemari, wahai ular? Aku diberi oleh Tahu Tupai untuk menjemput engkau datang ke rumahnya. Dengar. Kenapa Tupai tidak datang sendiri menjemput beta? Dia sakit, tuanku. Sebab itu dia menyuruh Patik menjemput tuanku. Oh, kalau begitu, marilah kita pergi bersama-sama ke rumahnya. Baiklah, tuanku. Dalam perjalanan, mereka terserempak dengan harimau. Ketika itu, panda tidak mampu berbuat apa-apa kerana badannya dibelit oleh ular secara tiba-tiba. Tergamak kamu melakukan ini kepada beta.
Kata panda sebelum mati kepada ular. Matikanlah wahai panda. Kini aku menggantikan tempat engkau. Harimau ini upah engkau. Makanlah dia puas. Tergamak engkau membunuh Raja Rimba, wahai harimau dan ular. Tangkap mereka dan bunuh mereka. Pada masa yang sama, semua penduduk pelik dan tertanya-tanya bagaimana singa boleh datang untuk membantu. Kemudian tupai bertanya dan monyet pun bercerita. Begini ceritanya semalam. Hei, apalah nasib kampung kita ni? Sampai bila kita nak kena berada dalam ketakutan? Kalau begini, kita harus mencari akal supaya sang ular dan harimau tak mengganggu kampung kita lagi. Dan kita akan bongkarkan rahsia jahat sang ular kepada penduduk kampung. Ish, kalau ada Raja Rimba yang lagi garang dan menakutkan, pasti mereka takut untuk ganggu kampung kita. Raja Rimba? Aku ada idea. Apa kata kita jumpa sang singa dan minta tolongnya untuk menjadi Raja Rimba di kampung kita? Kau sudah gila ke kata? Ular dan harimau pun sudah menakutkan aku. Ini kau nak tambah singa? Ish, kata, kau biar betul mahu jumpa singa ni. Ya, aku mahu pergi jumpa dan pujuk sekarang kalau boleh. Tetapi, kamu semua kenalah ikut aku. Kau nak pergi? Kau pergilah seorang. Aku tak nak. Aku takut. Ini kan kampung kita bersama. Kalau kita nak kampung kita selamat, kita mestilah bekerjasama. Wah, betul tu. Aku dah tak sanggup nak hadap harimau dan ular. Aku nak ikut. Alah, gajah. Cumlah ikut sekali. Kau kan paling besar. Kami ni kecil je. Kalau kau ada nanti, bolehlah takutkan singa. Dia mesti takut kena pijak dengan kau. Yelah, aku ikut. Tapi kata, kau janji jangan bagi singa makan aku tau. Iya. Jangan risau. Jom pergi sekarang. Hari hampir malam. Mereka masih lagi dalam perjalanan untuk mencari singa. Jauh lagi ke? Aku penat ni. Ish, lembu, sabarlah. Tadi kau juga yang mahu ikut. Tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki singa. Berhenti. Kenapa ni kata? Janganlah bagi aku takut. Apa yang kamu semua buat di sini? Kami apa? Lebih baik kamu semua pergi sekarang sementara aku masih lagi kekenyangan. Atau kamu mahu menjadi santapan aku untuk esok hari? Wahai singa kuatnya lagi perkasa, bolehkah jika kau membantu kampung kami? Kampung kau? Buat apa aku nak tolong? Kampung kami kena kacau dengan sang harimau dan ular. Mereka berdua lagi. Dasar tak serik. Tapi aku kisah. Aku tidak mahu. Lagipun, jika aku tolong, apakah ganjarannya? Aku lagi suka berada di sini. Aku dapat memburu binatang yang lain. Di sini lebih banyak. Sedangkan di kampung kamu, hanya ada binatang kecil yang tidak puas aku makan. Adapun si gajah dan lembu, kalau aku makan mereka sekaligus, habis sudahlah makanan lazat bagi aku. Makan aku? Tak nak. Kata, marilah kita balik. Ish, tidak mengapalah jika begitu. Aku ingatkan kau cukup hebat untuk kalahkan mereka berdua. Sudahlah, marilah kita balik dan cari Raja Rimba yang sebenar. Dulu, kalau aku selamatkan kampung korang, apa ganjaran yang korang akan berikan kepada aku?
engkau akan dapat menikmati daging ular dan harimau yang lazat. Dan engkau juga akan dilantik menjadi Raja Rimba di hutan ini. Adakah engkau juga tidak mahu? Itu pun kalau kau berani menentang ular dan harimau lah. Baiklah, aku setuju kalau macam tu. Macam itulah ceritanya. Oh, begitu. Jadi singa, kau boleh memakan daging si penjahat ini. Mulai daripada hari ini, singa akan menjadi Raja Rimba di kampung kita. Yeay, hurray, hurray. Akhirnya, kampung itu mempunyai raja baru yang sentiasa disayangi dan dihormati oleh penduduk di situ. Tiada satu pun haiwan yang berani mengganggu kampung itu. Kini, kampung Zimzalabin menjadi kampung yang meriah dan ceria kembali.